Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anak yang dikasihi dan juga para muslimat yang hadir pada kuliah duha kita pada pagi ini, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, diberkati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kesempatan untuk sama-sama dapat kita berada dalam kuliah duha yang selalu kita adakan, dan kita doakan mudah-mudahan kuliah duha kita akan dirahmati, diberkati dan juga diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Insya-Allah pagi ini kita akan sambung kuliah duha kita daripada surah Al-Fatihah, kita masuk kepada ayat yang ke-6, insya-Allah. Ya. Live sekali dalam Facebook. Kita akan masuk kepada ayat yang ke-6, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya anak-anak, kalau qiraat ada berapa bacaan? Ada 3 jenis bacaan, ya. Jumhur ulama membaca dengan huruf sad. Ya, jumhur ulama qiraat membaca dengan huruf sad. Dan ada yang membaca dengan huruf zai, ya, huruf zira, ya, ada sirat wasif. Dia baca dengan, ada yang membaca dengan huruf sin, ya. Ada yang baca dengan ismam, iaitu bacaan qiraat Imam Hamzah, Khalaf dan Khalad ni, dia ada riwayat daripada Khalad, dia membaca ihdinaz siratal mustaqim, ismam, ya, kumamkan mulut, bunyi macam huruf zai, ihdinaz siratal mustaqim, kan, bacaannya ismam. Ayat ni kata Al-Farra, qiraat atau bahasa Bani Uzrah, Bani Kalbin, mereka tak sebut sirat, mereka sebut zirat. Ihdinas zirat, kan? Jadi bacaan dia ihdinas zirat. Sebab tu kalau kita dengar qiraat bacaan Khalad daripada Imam Hamzah, dia baca gitu, ya. Ihdinas ziratal mustaqim, ya. Sementara Imam Ibn Katsir, anak murid dia nama Qumbul, dia baca dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, ya. Jangan pelik kalau dia orang Arab baca ihdinas siratal mustaqim. Itu bacaan qiraat Imam Ibn Katsir riwayat Qumbul, ya. Habis kita jangan mandai-mandai pula. Jadi imam baca Fatihah nak tunjuk kata pandai, Allahu Akbar. Tiba sampai sini, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Pening jemaah, mana satu tu imam aku ni, kan? Kena qiraat ni kena belajar, ya. Pilih bacaan yang kita pilih daripada awal Fatihah sampai habis, kita bacalah dengan qiraat tersebut. Kalau ustaz kat Mesir dulu, memang ada tok guru kami yang bila jadi imam solat maghrib, dia baca qiraat lain, isyak qiraat lain. Biasa sebab dia mahir, kan. Jadi dia baca, dan jemaah pun tak pelik dah. Maghrib tadi dia baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jemaah tak mufaraqah. Kenapa jemaah tak ada ni baca qiraat ni? Kalau kita
mesti jemaah tarik telinga tu imam. Apa hal tu imam alaihum kan? Okey. Baik. Jadi setelah menyampaikan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hanya kepadanya permohonan ditujukan, maka layaklah jika hal itu diikuti dengan permintaan. Kita dah puji dah Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tengok cantik tak? Tadi kita puji. Maknanya nak minta ni kena puji dulu. Kena sebut Allah itu sifat Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kami semua hanya padamu. Baru minta. Kita jangan minta dulu baru puji. Ni orang perempuan nak minta dekat suami, jangan puji kemudian. Bang, RM10. Dah dapat? Abang baiklah. Salah. Puji dulu. Kan? Abang nampak handsome lah hari ni. Itu adab. Ya? Itu dengan orang, dengan Allah apatah lagi. Ya, adik-adik ya, nak minta dengan mak, puji dulu ke minta dulu? Mak, minta 100, mak ni kedekut lah. Kutuk pula. Tak dapat duit, dapat menampar je kan. Allahu Akbar. Kita dengan Allah lagi lah kena adab sopan. Kena puji dulu, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji Allah Ta'ala. Ya, lepas puji, kita abdikan diri, kita cerita, ya Allah, kami semua hanya pada Engkau. Lalu minta. Nak minta apa? Permintaan yang paling layak, yang paling patut kita minta, minta hidayah. Minta panduan daripada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Allah Taala berfirman, ya, setengah untuk aku, setengah lainnya untuk hamba aku. Dan bagi hamba aku apa yang ia minta. Ni hadis kursi. Wa li 'abdi ma sa'ala. Fatihah ini aku bahagi dua, kata Allah. Iaitu Allah suruh Nabi cakap kat kita ni, li 'abdi ma sa'ala, separuh untuk aku. Yang ni separuh tu puji aku dulu. Separuh untuk hamba aku. Allah bahagi dua. Iaitu separuh Fatihah ini untuk kita minta. Separuh kena puji Allah dulu. Wa li 'abdi ma sa'ala. Dan bagi hamba aku apa yang dia minta, aku akan bagi. Jadi yang demikian itu adalah merupakan keadaan yang amat sempurna bagi seseorang yang mengajukan permintaan. Ini adab. Ya? Adab. Sebab itu ulama dulu kata apa-apa benda pun dalam dunia ni adab sebelum ilmu. Ya? Kalau orang mengaji pandai, ilmu dia banyak, tapi adab tak ada, ini orang ni tak ada manfaat ilmu pada dia. Tak ada adab sopan. Dia hafal bukan main lagi hebat, tapi samsing dengan ustaz. Kan? Apa ustaz? Baca tak sedap, tengok air. Baca sedap? Kan? Dia hafal Quran. Tak jadi, sebab tak ada adab dan sopan. Kan? Adab sopan ini adalah buah daripada ilmu. Ya? Jadi kita nak minta, ada adab dia. Dia orang nak mengajukan permintaan, inilah adab dia. Pertama, ia memuji Rabb, Tuhan yang ia akan minta, kemudian memohon keperluannya sendiri dan keperluan saudara-saudaranya dari kalangan orang yang beriman. Ya, kita tak minta seorang tau. Sebab itu digunakan ihdinas sirat. Kenapa tak guna ihdinis sirat? Kita baca Quran kan? Pelik tak? Ihdinis siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Salah. Allah tak ajar kita ni jadi orang yang hanya mendoakan untuk kita saja. Tak kira lah nak pandai sendiri, nak baik sendiri, masuk syurga sendiri. Tak. Allah ajar kita untuk baca doa sebab jalan lurus ni bukan kita seorang kena lalu. Saudara kita, adik-beradik kita, orang Islam seluruhnya, ya Allah tunjukilah kami. Ini satu pedoman ya, anak-anak ya. Allahu Akbar. Allah ajar kita daripada awal lagi. Jalan yang lurus ni kena minta untuk semua. Kita tak boleh blok. Ini jalan aku seorang syurga ni. Tak. Sama-sama. Sebab tu kita orang Islam doa untuk semua.
kebaikan dunia dan akhirat, kan? Kita orang Islam dakwah supaya orang yang tersasar, terlanjur, yang terpelanting dari jalan agama ni, kita ajak dia balik ke jalan agama. Sebab tu dalam Islam ada amar ma'ruf, ada nahi munkar, ya, ada dakwah, kan? Sebab nak ajak orang ramai-ramai. Ni adik-adik duduk sini, jangan adik-adik seorang je nak pandai, nak baik. Kan ada kawan-kawan kita yang ada macam-macam. Adik-adik tengok kawan-kawan kita ni. Ada yang malas. Ada yang datang sekadar saja aku ngaji kerana mak aku garang. Paksa aku duduk sini lillahi ta'ala. Kan? Allahu Akbar. Kita nak bimbing rakan-rakan sebaya ni. Kalau boleh semua ni, kita akan jumpa di dalam syurga kelak sama-sama. Kan? Sama-sama kita ikut Islam di dalam dunia dan akhirat, kita sama-sama ke syurga Allah Ta'ala. Ini azam dan semangat kita bersama. Sebab itu doa pun kita tak minta seorang. Ya Allah, tunjukkan kami. Kami di sini siapa? Orang Islam. Ya, orang beriman. Kami semua. Ni kami ni daripada orang Islam seluruhnya. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Ada ke orang kafir dia perli kita? Dia kata kalau gitu orang Islam ni dia tak lurus sekarang ni. Lepas tu dia minta tunjukkanlah kami, tunjukkanlah kami. Ya? Tunjukkanlah kami. Jadi maksud tunjukilah tu maksudnya bimbinglah kami berterusan. Dan dalam semua keadaan di atas jalan yang lurus. Ada orang masa dekat Ma'at Hafiz lurus. Oh, pakai serban, pakai jubah. Keluar daripada Ma'at Hafiz pakai seluar pendek. Duduk di pantai pakai bikini. Ini bukan duduk tahfiz kan perkuatan. Itu dulu. Kan? Dulu tahfiz, sekarang hampir. Kan? Dulu al-hafiz kan. Sekarang al-hampir. Kata orang Perak kan. Astagfirullahalazim. Ada orang mak tahfiz pakai seluar pendek? Ada. Maknanya dia dapat jalan lurus masa duduk tahfiz je kan. Ada yang jaga solat. Masa belajar di tahfiz, lepas keluar tahfiz, tak jaga solat. Astagfirullahalazim kan. Na'udzubillah. Maknanya dia tidak istiqamah di atas jalan yang lurus. Itulah kita doa, ya Allah, apa-apalah kami solat lurus, kami bekerja jalan yang lurus, belajar kahwin. Ada orang masa kahwin tak lurus dah. Masa kahwin, itu bukan budak tahfiz tu kahwin. Tengok macam budak rock je kahwin. Rocker ada kan. Astagfirullahaladzim. Tak lurus. Perkahwinan dia dicemari dengan dosa dan maksiat. Maknanya lurus habis. Auzubillah. Sebab dia kata yang demikian itu akan lebih memudahkan pemberian apa yang dihajatkan dan lebih cepat untuk dikabulkan. Untuk itu Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing kita agar sentiasa melakukannya. Sebab yang demikian itu lebih sempurna. Baik, apa maksudnya? Iaitu bila kita follow arahan Allah, iaitu Alhamdulillah, selawat kat Nabi, lepas tu kita puji Allah, maka Allah Ta'ala akan bagi permohonan kita cepat dimakbulkan. Ya anak-anak, macam kita isi orang. Kita nak minta permohonan apa-apa, isi orang salah, reject. Sistem manusia. Sistem manusia ni, dia kata sila sertakan bersama-sama. Itu salinan kad pengenalan anda. Kita tak sertakan, borang reject. Kita tak perasan banyak kali kita doa, tapi doa kita reject. Salah satu sebab reject, kita tak sebut nama Allah dulu. Tiba-tiba, ya Allah, mana dia rezeki aku hari ni, aku nak kaya. Boleh gitu? Tak boleh kan? Kena ada saluran dia. Kena ada adab sopan dia. Kalau Allah tak makbulkan, padanlah. Sebab kita tak ikut peraturan. Oh Tuhanku. Menyanyi pula sekarang ni orang buat lagu. Kan? Oh Tuhanku. Oh lagu rock. Mengapa kau biarkan aku begini saja? Oh kan. Agak-agak kalau malaikat dengar dia nak lempang ke tak? Astagfirullahaladzim. Itu bukan doa samsing. Kita ingat doa kan. Orang buat doa. Aku merindu. Gitu. Astagfirullahaladzim kan. Astagfirullahaladzim. Saat dengar ada orang buat lagu. Kononnya nasyid.
Itu bukan lagu. Minta itu something namanya kan. Dia ada saluran. Gaya doa ni bukan main sembarangan. Allahu Akbar. Baik. Lagi. Permohonan juga dapat diajukan dengan cara memberitahukan keadaan. Dan ni bahasa Indonesia ni, kebutuhan. Jangan sebut kat orang Melayu. Orang Melayu marah kan. Dan hajat keperluan. Ya. Orang yang mengajukan permintaan tersebut. Ya. Sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kata apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Baik. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan satu kebaikan yang kau turunkan kepada aku. Ni tengok. Cara kita bagi tahu ni, hajat sangat ni. Aku nak, ya Allah, kebaikan kau bagi kat aku, ya Allah kan. Maksudnya, ini cara. Kita bagi tahu keadaan kita, aku, ya Allah, sangat terdesak, ya Allah kan. Sebut. Aku sangat memerlukan, ya Allah, pertolonganmu. Sebut. Baik, permintaan itu biasanya didahului dengan menyebutkan sifat-sifat siapa yang akan diminta. Kita nak minta ni puji dulu. Seperti mana ucapan Zunnun. Zunnun ni apa dia? Nak gelaran bagi Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ya? Dia kata apa? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah, yakni Tuhan selain engkau, maha suci engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk dari kalangan orang-orang yang zalim. Nabi Yunus buat dosa apa anak-anak? Nabi Yunus. Ada dosa Nabi Yunus? Dia di sudut manusia tak nampak dosa. Tapi dia kata aku sangat berdosa kerana aku buat salah dengan Allah. Apa salah dia? Iaitu Nabi Yunus, dia bila Allah Ta'ala suruh dia pergi ceramah, dakwah satu kampung, dia dakwah, orang kampung tu tak nak beriman. Sampai Nabi Yunus nak marah kepada orang kampung tu, dia kata, tunggulah azab Allah akan datang kepada kamu. Degilnya orang kampung tu kan. Akhirnya Nabi Yunus keluar dari kampung tersebut, naik kapal, pergi tempat lain. Pergi tu pun nak dakwah lah tu, nak cuba tempat lain pula. Tapi dia pergi, belum dapat arahan Allah. Itu salah dia kat situ. Jadi, sampai naik kapal tu, Allah Ta'ala takdirkan laut bergelora. Ribut datang. Akhirnya, kapten kapal tu pelik. Dia kata, mesti ada orang buat salah besar ni. Ya, mesti. Laut ni lain macam ni. Mesti ada orang buat salah besar ni. Cabut undi. Siapa yang salah ni, kita campak ke dalam laut. 3 kali cabut undi, semua undian itu jatuh kepada Nabi Allah Yunus. Kapten kata, buat sekali lagi, tak kalah Nabi Yunus pula kan. Mesti orang baik ni kan. Nabi Yunus kata, aku yang salah. Tak apalah, tak payah cabut. Kalau cabut lagi pun aku juga, dia kan. Nabi Yunus pun terjun ke dalam laut dan disambar oleh ikan paus. Ikan paus sambar dia. Dia duduk dalam perut ikan paus tu. Allah kata, kalau dia tak bertasbih, kalau dia tidak istighfar, dia akan mati dalam perut ikan paus itu. Tapi sebab dia bertasbih kan, apa dia zikir, apa dia minta? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia ucap sebanyak-banyaknya minta ampun dengan Allah. Ikan paus pun hantarlah Nabi Yunus sampai tepi pantai. Landing, dia pun turun. Dalam keadaan lemah, dia jumpa buah labu. Dia pun ambil buah labu, dia makan. Sebab tu ibu-ibu makan buah labu tau. Buah labu buat cok kodok boleh. Buat ni. Labu ni banyak khasiat. Cuma orang Melayu ni, dia tak apa suka makan labu. Cina pula suka makan labu kan. Pelik sungguh kita ni. Kan? Kat kampung-kampung orang Melayu tak tanam labu. Pelik sungguh. Jawa pun sama tak tanam labu kan. Cina je kan. Padahal labu ni bagus. Orang antara makanan yang baik kan. Kemudian orang putih pula dia buat sambutan Halloween. Halloween tu pakai buah labu, tebuk-tebuk bubuh dalam tu, bubuh lilin kan. Orang putih buat. Kita jangan ikut orang putih, kita makanlah buah labu kan. Ibu-ibu suka makan buah labu? Tak suka. Tengok labu-labi suka. Astagfirullahalazim. Makan buah labu
Orang Kedah dia kata buat serawa labu. Serawa ni dalam bahasa kita sini pengat, kan? Dulu kami kenuri dekat kampung. Masa tu baru boleh makan buah labu. Kan? Orang kampung dia potong-potong buat pengat tu. Itu makan kenuri baru ada, kan? Betul orang kita ni kena belilah buah labu ni, kan? Potong-potong, kita gaul dengan tepung buat goreng, kan? Sedap, kan? Buat pengat, kan? Sedap. Makan. Itulah makanan yang pertama dimakan oleh Nabi Yunus ketika landing turun ni. Jadi cerita Nabi Allah Yunus alaihissalam, ya. Baik. Tapi kadang-kadang hanya dengan memuji kepadanya ketika meminta, ya. Kadang-kadang kita tak minta, kita puji je Allah Taala. Allah tahulah kita nak minta apa. Ada tak kita ibu-ibu hari-hari satu hari kita ni hanya puji je tapi tak minta? Kan? Sebab kita tahu suami kita faham. Nasiblah suami faham. Bang, amai sim lah hari ni. Kan? Bang, sambil duduk gosok-gosok tangan ni. Tak minta. Abang pun dapat gaji, bang, ya. Abang handsome lah. Macam seronok lah dapat suami macam abang ni dah lah handsome. Baik pula. Apa tak minta? Terus ke dapur. Suami pun pening. Apalah bini aku nak minta ni, kan. Bini pun tak cakap apa-apa. Tapi suami tu perasan. Tadi aku tengok isteri aku duk gosok tangan dia, kan. Lepas tu aku tengok kat tangan bini aku tu ada getah dia bubuh 3-4 orang. Bini aku ni nak minta gelang ni. Suami yang bejok dia tahu, kan. Okey, nak minta gelang ni. Aku tahu dah. Lepas tu puji banyak sangat. Dia pun pergi beli gelang. Yang kejap di sini. Tengok tangan putihnya. Dia pun bergelang. Alhamdulillah lah dapat suami yang memahami, kan. Tak minta. Ada kalanya gitu dengan suami tu. Allah lagi lah maha mengetahui, kan. Ada kalanya orang malu nak minta dengan Allah. Dia hanya sebut subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. So minta? Tak minta. Allah faham tak? Allah tahu kita ni, kan. Tu pun boleh ke? Ada kalanya boleh, kan. Sebagaimana satu orang penyair, ya, satu orang penyair kata, a'adhkuru hajati am qad kafani haya'uka in shimatakal haya' idza asna 'alaikal mar'u yawman kafahu man ta'arradahu as-sana'u. Ya, baik, apa dia? Maksudnya a'azkuru hajati, adakah perlu untuk aku sebutkan hajat keperluanku atau cukup bagiku rasa malumu? Sesungguhnya rasa malu merupakan adat kebiasaanmu. Jika satu hari seorang memberikan pujian padamu, nescaya engkau akan memberinya kecukupan. Ni awak harap dia buat syair, kan. Allah ni, Allah dia tahu apa yang kita terbuku di hati. Lagi tahu daripada suami tadi. Seorang ibu tahu tak apa yang terbuku di hati anak? Mak, saya balik asrama dulu, ya. Kasihlah mak, doakan saya mak. Tu je. Duit anak sebut? Tak sebut. Ada tak mak tu buat bodoh je? Pergi lah. Tak bagi duit, kan. Mak faham dah. Anak dia balik asrama, dia bagi duit, kan. Kenapa dia bagi? Sebab dia tahu anak dia malu nak minta, kan. Ada ke malu nak minta? Kita dengan Allah, ada ke orang wali-wali ni dia malu nak minta? Dia tak pernah minta, kan. Dia segan nak minta, tapi dia tak dalam hati nak. Allah tahu, kan. Macam kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak minta supaya diubah kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Kaabah. Allah Ta'ala kata, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami tengok kepala kamu mendongak ke langit. Allah kata, kamu tu, hati kamu tu nak minta supaya ditukarkan kiblat tu. Kami tengok, tapi Nabi tak minta, kan. Qad nara taqalluba wajhika fi sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami tengok kamu selalu duk angkat kepala gitu, kami tahu apa dalam hati. Sekarang kami ubah kiblat yang kamu suka, iaitu dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa ke Masjidil Haram, kan. Nabi minta supaya dalam hati dia lah, dia tak sebut, kan. Tapi dalam hati dia minta, alangkah baiknya kalau sekiranya kiblat solat umat Islam ni
dirubah kepada Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, Kaabah itu. Baik. Tengok. Jadi kata hidayah, apa makna ihdina, ihdina, ihdina? Berikanlah, tunjukilah. Apa makna hidayah? Hidayah ini berarti bimbingan dan taufik. Terkadang kata-kata hidayah ini dengan sendirinya tanpa huruf lain yang berfungsi sebagai lengkapnya, seperti firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dalam ayat tersebut terkandung makna berikanlah ilham kepada kami, berikanlah taufik kepada kami, berikanlah rezeki kepada kami, atau berikanlah anugerah kepada kami. Baik. Jadi perkataan ihdina, ihdina ni dia tunjukilah kepada kami. Tunjuk apa? Tunjuk jalan, ya. Yang ni saya tak nak bahas daripada sudut perkataan nahwu sarahnya, kita nak cerita tafsirnya kan. Jadi tunjukilah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tunjuk. Tunjuk tu bagaimana? Dalam bahasa Arab, ilhamkan kepada kami. Alhimna, ilhamkan pada kami. Wafiqna. Ya, selalu kita baca doa kan? Apa? Rabbi habli rizqan wasi'a wa wafiqni amalan maqbula, kan? Pernah nasyid tak? Ada. Astaghfirullah, kan? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi habli. Apa dia? Lupa dah. Zidni dulu. Rabbi zidni ilman nafi'a. Lepas tu warzuqni rizqan wasi'a. Lepas tu wa wafiqni amalan maqbula. Ni berkata wa wafiqni. Itu makna ihdina. Wa wafiqni maknanya, ya Allah, bagi aku taufik, bagi aku penyertaan kepada amalan maqbula, amalan yang diterima, kan? Anak-anak, ya. Jadi perkataan ilham, perkataan ini semua ihdina lah. Berikanlah rezeki kepada kami, atau bagi anugerah, ya. Jadi ayat-ayat ini maksudnya kita minta ihdina. Kadang-kadang kita ni nak cari makan, ya. Nak cari makan. Macam kamu budak tahfiz, keluar tahfiz ni nak kerja apa? Nak kerja apa? Macam-macam pekerjaan boleh buat. Tapi ada orang kata nak kerja apa, Ustaz? Lepas keluar tahfiz ni, dia kerja apa, Ustaz? Sebab apa? Dia buntu, kan? Ada orang buntu. Sebab itu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Semalam, ya, Ustaz tengok video Rosham No. Kan? Hero apa? Hero filem Melayu kan? Rosham No. Dia pergi temu ramuh dengan satu orang Wak Ihsan. Wak Ihsan ni orang Kerdil. Wak Ihsan ni dia niaga kebab. Wak Ihsan ni pernah kerja kedai makan. Pernah kerja ni, gaji dia kata 100 je kedai makan. Tapi dia simpan. Akhirnya dia dapat meniaga. Wak Ihsan ni. Dan sekarang Wak Ihsan ni tokek kebab yang ada 5 lori kebab. 5 lori. Dan ada pekerja yang bekerja dengan dia. Dan yang paling hebat, powernya Wak Ihsan ni, dia kecil je. Dia orang Kerdil. Dia ada 3 bini. Yang semuanya orang tak Kerdil. Kata Rosham No, aku hero pun 1 je. Wak Ihsan 3 bini, kan? Gelak Wak Ihsan ni. Lepas tu Rosham No tanya lagi, Wak Ihsan, kalau ada orang nak lagi, nak tak? Dia kata kalau ada jodoh nak lagi. Allah, Wak Ihsan ni rendah je. Tapi itulah nak cerita, Allah ilhamkan dia. Dia berniaga tu, dia boleh buat kebab sampai kebab ni sedap dan orang suka, kan? Ilham. Allah Ta'ala lorongkan pintu rezeki. Setengah-setengah orang tu dia buntu. Dia tak pandai masak.
Macam mana orang yang tak pandai masak ni nak jadi orang pandai masak? Ini pun perlu pada hidayah daripada Allah. Ada setengah orang tak dapat hidayah. Dia miskin, duduk tidur. Nyanyi pula tu. Betapa malah nasibku. Kan? Sudah miskin, apa kedana. Duduk seorang-seorang. Tak dapat ilham. Kan? Duduk penuh je kan. Astagfirullahalazim. Berapa ramai orang yang dapat ilham. Syarikat bankrupt. Tadi saya tengok dalam internet. Toke Amazon. Toke Amazon ni. Sekarang, dia kata dulu dia gaji berapa je. Dia letak jawatan, dia keluar dan dia jadi, Amazon ni macam Lazada juga ya. Tapi dulu dia buat buku lah apa kan. Sekarang dia punya aset dia bilion. Bilion. Dia kata, saya keluar daripada syarikat, saya tak pernah menyesal. Saya tahu saya mungkin gagal. Dia kata, saya tidak akan menyesal kalau saya gagal. Sebab biasa. Tapi saya akan menyesal kalau saya tidak mencuba. Kan? Itu ilham daripada Allah sebenarnya. Dia kafir Ustaz. Takkan ilham Allah juga. Kafir pun ilham daripada Allah juga. Rezeki dia Allah yang bagi. Kan? Cuma kita doa mudah-mudahan dia dapat hidayah untuk agama. Kan? Hidayah untuk rezeki ada. Kadang-kadang kita pergi mancing. Naluri kita di ikan banyak ni. Kan? Macam mana cara nak belajar tebar jala? Nak letak mancing. Macam mana tempat mancing. Dan sebagainya. Ilham. Itulah kita minta, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Supaya cari rezeki pun halal. Ada orang dia tak tahu. Saya tak tahu nak cari dah malaikat curi. Orang kata cari kau pergi curi. Kan beza cari dengan curi. Kan? Saya tak tahu. Dia dapat apa? Bisikan dari syaitan. Kan? Tanam pokok mangga, ambil upah tanam mangga. Dengan curi buah mangga lain. Kan contohnya. Ada orang, dia hari-hari kerja ambil buah kelapa sawit. Tapi kebun kawan. Kemurangnya. Saya kerja Ustaz. Saya tangan sendiri. Itu kerja apa? Saya kerja sawit orang tu. Kalau tuan dia tak ada, saya ambil je semua. Halal ke haram? Haram. Kenapa? Saya buat kerja sendiri Ustaz. Sebab dia mendengar bisikan daripada iblis dan syaitan. Dia tak dapat hidayah. Patutnya dia pergi jumpa dengan tuan. Kan? Ada satu orang kawan Ustaz ni. Dia tak ada kebun kelapa sawit. Tapi dia kaya tak? Macam mana dia buat? Dia pergi jumpa dengan tuan-tuan kebun kelapa sawit ni. Dia kata, tuan, saya tolong jagakan, saya tolong ambil, kita bahagi dua hasil. Macam, tuan tak payah datang. Kaya dia. Kan ada di Kedah tu ada satu orang sahabat Ustaz. Dia buat benang. Benang tak banyak. Tapi dia buat benang banyak. Tanah dia tak banyak. Tapi dia, itulah ilham. Kan? Dia pergi jumpa tuan tanah. Tuan, benang ni gini. Bagi saya buat. Dan hasilnya kita bagi dua. Saya tak ada tanah. Tapi saya ada traktor. Saya ada pekerja. Racun semua saya buat. Tuan tahu hasil je. Oh tuan dia kata, boleh lah, boleh lah. Saya pun malas kak. Kan? Allahu Akbar. Ni. Itulah nak ceritanya. Bagaimana ilham minta pada Allah supaya dapat rezeki. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wahadainahun najdain, kami tunjuk kepadanya dua jalan. Apa maksud dua jalan? Artinya kami jelaskan kepadanya jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Kita nampak, ini kalau aku curi dosa. Nampak? Makcik-makcik tadi, kalau aku keluar rumah, aku tak minta izin suami marah, berdosa. Nampak jalan tu? Kita pun kata, bang nak pergi ngaji bang. Kan? Jalan. Ada orang jalan dosa tak nampak. Tapi dia buat dosa. Dia tak nampak dosa tu dosa. Allahu Akbar. Ya? Sebab tu kita ni, Allah bagi tahu kami tunjuki kepada manusia dua jalan. Siapa nak ikut jalan dosa, dosa. Siapa nak ikut jalan pahala, pahala. Selain daripada itu, dapat juga jadi, ni dari sudut perkataan, muta'addi dengan lazim. Bahasa Arab ni kan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ishtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Bila masuk perkataan ilah, Allah telah memilihnya dan menujukinya kepada jalan yang lurus. Ya. Asalnya perkataan bahasa Arab ni, dia kena sirat, ihdinas sirata. Dia kalau perkataan tunjuki, mesti ada yang ditunjuk.
jalan. Ihdinas sirat. Kadang-kadang tak perlu perkataan ihdina tu, dia tak perlu kepada sirat, tapi tambah ilah je, kepada, tunjukilah kepada, kan. Itu sudut bahasa Arab lah. Makna hidayah dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi, maksudnya ialah hidayah, bimbingan, petunjuk daripada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Rasulullah benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Lepas tu petunjuk ni Nabi bimbing, datang ceramah, bimbing. Petunjuk yang ditunjuki cara luaran, Nabi. Dalaman, Allah bagi fikir hati, itu Allah. Macam sekarang ni ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz kamu boleh bimbing je. Bimbingan luaran ni, kami kata yang ni sah, yang ni batal, yang ni baik, yang ni tak baik, kan. Kami hanya boleh bimbing. Tapi pertunjuk dalaman pada hati, itu Allah. Kan. Itu masuk bimbingan. Terkadang-kadang perkataan kata hidayah ini juga boleh menjadi muta'addi, ya, dengan memakai kata li. Dia bahasa kita ni fi'il yang melampau dengan tak melampau. Muta'addi ni perbuatan melampau. Maknanya dia perlu kepada yang kena buat. Itu muta'addi. Lazim perbuatan tidak melampau, kan. Jadi sebagaimana yang diucapkan oleh penghuni syurga, alhamdulillahilladzi hadana lihada, ya, hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada syurga ini. Artinya Allah memberikan taufik kepada kami untuk memperoleh syurga ini, dan dia jadikan kami sebagai penghuninya. Sedangkan firman Allah Ta'ala as-siratal mustaqim, apa makna jalan yang lurus? Imam Abu Ja'far bin Jarir kata, ahlu tafsir secara keseluruhan sepakat menyatakan bahawa as-siratal mustaqim, jalan yang terang, jalan yang lurus. Yakni apa dia? Islam, Quran. Jalan terang ni, hak lurus ni, jalan yang ikut Islam, jalan yang ikut Quran. Jalan yang ikut syariat, ini terang yang lurus dalam semua aspek kehidupan kita. Ya, kadang-kadang anak-anak nak pilih ke tahfiz ni pun pening. Kadang-kadang kita tanya jiran. Jiran kata, buat apalah kau pergi belajar tahfiz tu? Kau nak jadi apa? Contohnya. Ada tak jiran kata gitu? Ada tak kawan kata gitu? Ada kan? Makwa kamu kata gitu Tak ada? Ada makwa? Tak ada Ada. Allahu Akbar, kan. Kadang-kadang ada naluri kita ni. Tingkatan 3 waktu ada makwa, kan. Itu bisikan. Buat apa duk tahfiz-tahfiz ni? Itu bisikan. Macam-macam. Jadi kita nak ikut mana satu? Jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus ni, jalan yang betul, terang, ikut kehendak Allah Ta'ala. Kemudian terjadi perbezaan ungkapan para mufassir. Baik dari kalangan ulama salaf maupun khalaf. Apa beza salaf ni dengan khalaf? Salaf ni makna generasi awal dulu. Tabi'in, tabi'in awal-awal ni dia panggil ulama salaf. Mereka ini tidak banyak takwil. Orang generasi salaf ni dia tidak banyak takwil ayat Quran. Generasi khalaf, generasi kemudian, ya, yang bila ada ayat-ayat yang nampak kalau tak hurai orang tak faham, maka dia pun takwil. Itu dia panggil ulama khalaf, ya, mutaakhirin. Imam Syafi'i pernah kata as-salafu aslam. Orang ulama salaf ni lebih selamat. Dia tak takwil, dia jawab wallahu a'lam. Imam Malik, guru pada Imam Syafi'i, kalau orang tanya soalan kat dia 10 soalan, dia akan jawab 6 soalan wallahu a'lam, 4 soalan jawab. Biasa. Sebab apa? Wallahu a'lam tu nisful jawab. Separuh jawapan dia adalah wallahu a'lam, kan? Tapi imam-imam yang kemudian ni banyak soalan, kalau dia jawab gitu juga je, mufti wilayah persekutuan. Bila orang tanya ini tuan mufti, wallahu a'lam. Oh, macam mana kerja mufti? Orang marah, kan? Kan? Mufti ni orang tanya 30 soalan, jawab 3 je. Yang lain semua wallahu a'lam. Baik tak payah ada mufti. Kan? Jadi ulama kemudian dia kena jawab.
Dia kena, bukan makna dia tak warak. Dia warak, tapi dia kena jawab. Dan ada jawapan dia yang dia qiyas, ada jawapan dia yang dia takwil, kan? Jadi semua ini, kata Imam Syafi'i, orang khalaf afqah, orang lebih boleh memahamkan, lebih faham. Kita mengaji, ya, banyak ayat-ayat Quran yang ditakwil oleh mereka ini, dihurai pada kita, kita pun lebih faham, ya. Walaupun dia kata prinsipnya balik pada satu makna, iaitu ikut Allah dan Rasul. Jalan lurus ni apa dia? Satu je, ikut Allah dan Rasul. Baik, satu makna, sepakat. Kemudian jika ditanyakan, ni jawapan tadi, mengapa seorang mukmin meminta hidayah pada setiap saat, baik pada waktu mengerjakan solat atau di luar solat, padahal ia sendiri menyandang sifat itu? Makna dia sendiri sedang berada dalam hidayah. Apa minta lagi? Kan, ni macam orang kafir kata kat kita lah tadi. Dia kata orang Islam tak dapat hidayah ke? Minta tak berhenti. Apakah yang demikian itu termasuk tahsilul hasil? Tahsilul hasil maknanya benda duk ada minta apa lagi? Kan, memperoleh satu benda yang dah ada. Tahsilul hasil. Orang Melayu dia ada kata Arab, dia kata wal hasal bali hasil. Apa benda tak tahu, kan? Bila ada kan orang nak buat lawak hasal balik hasil. Kan? Sebenarnya tahsilul hasil. Tahsilul hasil lah benda ada dah, apa kau buat lagi? Itu maksudnya. Kita ustaz dah suruh tulis dah, kita tulis semula lagi. Lah ni kan ada. Dah ada, tak payah tulis. Itu tahsilul hasil. Jadi kita kan dah ada hidayah. Buat apa lagi? Kita kan solat. Orang yang solat mestilah ada hidayah. Tidak nak buat apa solat, kan? Takkan orang ada hidayah tak solat? Contoh, ya. Baik, jawapannya dia kata tidak, bukan seperti itu. Kalau bukan kerana dia perlu memohon hidayah siang dan malam, nescaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membimbing ke arah itu. Kita ni yang boleh mengaji berterusan ni sebab apa? Sebab Allah bimbinglah ni. Yang kita boleh jaga solat ni sebab Allah bimbing. Ada tak orang makcik-makcik yang ada satu waktu dia tak pakai tudung lah? Masa tu Allah tak bagi hidayah dah. Jaga. Ada tu budak tafiz yang satu waktu dia cabut lari daripada ma'at tafiz. Ada. Sampai dia tak nak tengok Quran pun tak nak tengok lah. Tak solat dah ada. Sebab apa? Masa tu terputuslah hidayah Allah buat dia, kan? Astaghfirullahalazim, na'udzubillah. Betul tak adik-adik? Ada satu waktunya orang yang hafal Quran jemu baca Quran. Astaghfirullahalazim. Orang yang soleh jemu jadi orang soleh. Muslimat jemu pakai tudung. Orang asyik pakai tudung je, nak pakai bikini pula. Astagfirullah. Masa tu terputuslah hidayah, kan? Sebab tu kita minta selalu, ya Allah, ya Allah. Dia kata seorang hamba sentiasa memerlukan Allah setiap saat dan situasi agar diberikan keteguhan, kemantapan, penambahan dan kelangsungan hidayah. Kita ni apa kita buat pun, kita perlu kepada taufik dan hidayah Allah. Ngatuk tutup mulut, Masya Allah. Syaitan lompat masuk, kan? Lubang hidung, dia tak nak masuk. Ada tak hidung, mulut dia seronok lompat. Astagfirullahalazim. Baik, jadi kita ni perlu kepada kelangsungan hidayah berterusan, ya, istimrar. Kerana ia tiada kuasa memberikan manfaat atau mudarat pada dirinya sendiri kecuali Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki. Dia anak-anak yang dikasihi sekalian, kita ni kalau Allah Taala tidak memberi taufik hidayah, habislah kita, ya. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Lepas tu kita minta kelangsungan ini berterusan. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa taala sentiasa selalu membimbingnya agar ia sentiasa memohon kepadanya setiap saat, dan supaya dia memberikan pertolongan, keteguhan dan taufik. Ya, anak-anak, ya. Kita kena minta selalu berterusan tanpa jemu ni, sebab kita nak apa juga kita buat dalam hidup sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan makan je dapat hidayah. Kita kahwin tak dapat hidayah, tak nak. Jangan di dalam masa usia remaja dapat hidayah, dah tua tak dapat hidayah. Ada orang anak-anak yang dikasih sekalian masa miskin, Masya Allah.
Ya, syukur. Alhamdulillah lah, ana sudah dapat 3 ekor ikan lah. Ana kasih jiran. Ana 1 ekor, tinggal ana 2 ekor lah. Miskin tu. Oh, dapat ikan aruan 3 ekor, bagi jiran. Syukur, alhamdulillah, Allah kasih ana lah 3 ekor ikan lah. Oh, alhamdulillah. Sekarang sudah ada 3 juta dalam ikan. Tak boleh ana kasih jiran ana lah. Nanti ana miskin lah. Astagfirullahaladzim. Ada orang macam tu? Ada. Papa kedana takut dia. Kan? Allahu Akbar. Kedekut. Tak ida wasin. Oh, kan? Ustaz teringat dulu, Allah yarham almarhum Tok Guru kita lah, Syekh Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz. Dia kerap berforum dengan Ustaz. Dia kata sedihnya Ustaz, sebab dia selalu cari dana untuk tahfiz ni. Ada satu ma'at tahfiz di Perak, di Jelapang, di Meru. Dia jadi penaung, ya. Di Meru tu dia jadi penaung. Meru Perak, bukan Meru sini, Meru Perak. Dia jadi penaung. Cari dana nak buat surau. Dia kata, Ustaz, ana bagi dia punya pamphlet apa semua ni kepada toke-toke besar, kawan-kawan ana, Ustaz. Bagi dia tengok, tak apa, nanti kita bawa lah meeting tu, Ustaz, jangan risau. Sampailah tak kontak, Ustaz. Tengok-tengok dia pergi taja tu, tengok-tengoklah artis tu, artis ni pula menari sana menari sini, dalam TV ada muka dia. Taja. Kita suruh taja, tapi tak taja. Kan? Maknanya orang ni tak dapat hidayah. Dia miskin, minta Ustaz doa lah Ustaz, so dak tahfiz solat hajat ya. Bagi ai dapat projek hilang terus. Astagfirullahalazim. Ni ada orang macam ni, ya. Sebab tu kita kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sentiasa bimbing kita, ya. Miskin ke, kaya ke, kita susah ke, senang ke, sakit ke. Ada orang sihat dapat hidayah, jaga solat. Bila dia jatuh sakit, dia mula marah dengan Allah. Aku solat, kenapa kau uji aku begini rapa? Mengapa kau sakitkan aku? Kenapa aku yang kena COVID? Kenapa tidak tu imam, kata dia kan. Astagfirullahalazim. Ya, ada orang dia doa tu imam kena COVID. Astagfirullahalazim. Kan? Astagfirullahalazim. Ya, anak-anak yang dikasih sekalian, anak-anak tahfiz ni kena solat hajat selalulah, supaya Allah Taala apa yang jatuh? Macam jatuh je. Tak ada ya? Supaya Allah Subhanahu wa taala angkat COVID ni. Doa anak-anak yang tak buat dosa ni lagilah makbul. Ini kadang-kadang setengah orang pergi masjid sambil mengumpat, sambil solat hajat. Mana je? Apa dia tu imam gitu gini-gini. Cik imam tersaf, Allah Akbar. Ya Allah, angkatlah COVID. Kan? Mana nak makbul? Dah lah tadi nak masuk masjid isyak rokok. Lepas masuk isyak rokok pula sambil kutuk tu imam. Mana nak makbul kan? Tapi adik-adik tahfiz ni, sebab tu Ustaz, kalau orang panggil untuk solat hajat apa semua, kalau ada anak-anak tahfiz, kalau ada anak-anak kecil ni, nak sangat mereka sama-sama berdoa. Kan? Sebab apa? Doa orang yang belum buat dosa adalah sangat mustajab. Orang tu yang taubat dan insaf sangat-sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi seterusnya orang yang berbahagia, ya. Orang yang ahlus saadah, orang bahagia. Anak-anak bahagia duduk sini. Bahagialah juga Ustaz. Kan? Bahagia. Tengok muka macam sengsara je. Astagfirullahalazim. Tengok muka, ni bahagia dia sebab senyum tu senyum bahagia. Ya, hari ni nampak macam kena ragging tak ya? Nampak macam tak cukup makan je. Astagfirullahalazim. Kadang-kadang tengok muka budak asrama ni macam-macam. Yang homesicknya kan, Ustaz, minggu ni boleh balik Ustaz? Tanya tu pun sedih tu. Allahu Akbar. Kenapa tak boleh balik Ustaz? Mana boleh balik? Sekarang ni ada zon merah. Allah, tempat saya zon orange Ustaz. Itu dia kan. Allah nak balik juga kan. Astagfirullahalazim. Ya, astagfirullahalazim. Sebab tu ya. Baik, orang bahagia ni adalah orang yang Allah bagi taufik hidayah sehingga dia boleh minta kepada Allah. Dia suka doa. Pas solat doa. Ini orang bahagia. Dia luahkan segala masalah stres dia pada Allah. Itu orang bahagia. Kita ni jangan masuk hospital bahagia baru nak bahagia. Kan? Saya cadang nak pergi tempat paling bahagia ni. Di mana hospital bahagia? Tanjung Rambutan. Astagfirullahalazim. Kita nak bahagia ni dengan
zikir, doa, munajat kan. Lepas kita luah perasaan kita pada Allah, lapang dada. Ya Allah kan. Biar nangis. Ada masalah dengan suami, isteri, anak-anak. Biar nangis, luah di atas tikar sejadah. Pernah buat gitu tak? Tak pernah buat. Tak pernah Belum ada stres lagi. Belum. Belum lagi. Anak-anak kamu akan berhadapan dengan masalah lepas ni belajar. Ada sampai satu waktu pelajar Ma'atafin ni stop. Dia sampai satu peringkat tak jalan dah. Hafal macam mana tak masuk. Menangis kan. Ya Allah, ambil wuduk. Ngadu dengan Allah. Mengadu dengan Allah. Pernah satu hari seorang sahabat Nabi Abu Hurairah jumpa dengan Nabi SAW. Sebab hafal tak ingat. Abu Hurairah hafal tak ingat. Abu Hurairah hafal tak ingat. Allahu Akbar. Akhirnya dia mengadu. Tapi dia mengadu dengan Nabi lah. Dia mengadu, ya Rasulullah, saya ni apa tak ingat kan. Nabi SAW letakkan tangan di dada dia. Kemudian dia suruh Abu Hurairah ni letak tangan atas satu kain. Kain tu Nabi berdoa. Kain tu ada titik-titik. Macam dakwah ada titik-titik ni kan. Nabi doa, ya Allah, kau bagilah Abu Hurairah ni dia mampu dapat ingat hadis Al-Quran kan, seperti mana melekatnya dakwah atau tita ataupun dakwah di atas kain yang putih ni. Kata Abu Hurairah, lepas balik daripada bertemu dengan Nabi tu, aku hafal melekat macam tulis atas kain tu. Macam dakwah lekat pada kain tu. Abu Hurairah hafal ratusan ribu hadis Nabi SAW. Itu berkatlah doa Nabi doakan. Kita macam mana kita, Nabi nak doa macam mana kita duduk jauh ni? Kan? Selawat banyak-banyak kepada Nabi. Banyak-banyak selawat kepada Nabi. Tok Guru Ustaz lu pesan, kita hafal, ngaji, payah ingat, selawat banyak-banyak. Kan? Ya Allah, kau buka lah pintu hati aku. Ya Allah. Tapi selawat banyak-banyak. Supaya dengan selawat tu Allah sayang. Allah makbulkan hajat-hajat kita. Bangun, solat hajat. Doa, minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah lapangkan dada kita. Yang stuck kita ni, yang melekat. Jatuh lagi. 2 kali jatuh ni. Supaya Allah bagi kebahagiaan jadi sebab Allah telah menjamin akan mengkabulkan permohonan seseorang itu jika ia memohon kepadanya. Apalagi permohonan orang yang dalam keadaan terdesak dan sangat memerlukan kepada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada tengah malam, siang hari tak kiralah yang paling afdal bangun munajat waktu tengah malam. Orang tidur, kita bangun. Tidur dulu. Lepas tu bangun tengah malam, solat sunat hajat. Munajat dengan Allah. Firman Allah Ta'ala. Allah sebut, يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Baik. Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tengok ayat ni sama dengan tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Ayat ni Allah kata, hei orang beriman, tetaplah kamu dalam keimanan. Tengok, sama kan? Nampak tak persamaan? Tak perasan? Persamaan dia kat mana? Baik. Orang beriman, Allah suruh tetaplah beriman. Kan dia dah beriman. Jadi tetap beriman dengan dah beriman lain. Tadi tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita dah kan jalan lurus. Minta apa lagi? Macam tadi iaitu tetaplah kamu di atas jalan yang lurus. Tetaplah tunjuk pada kami jalan
yang lurus. Itu masuk beriman. Jadi tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Jadi Allah perintahkan orang beriman untuk tetap beriman. Dan yang ni pun sama, bukan termasuk dalam tahsilul hasil. Tahsilul hasil maknanya buat benda yang dah ada. Tahsilul hasil. Tak. Maksud di sini ialah tetap. Ya Allah suruh tetap beriman, sentiasa beriman, mati beriman. Kelangsungan, kesinambungan amal yang dapat membantu kepada hal tersebut. Dia Allah suruh ya. Baik, jadi Allah suruh juga supaya hamba-hamba yang beriman ini sentiasa mengucapkan doa. Ya. Yang ni kita berhenti sekadar tu, insya-Allah kita akan sambung doa ni dalam kuliah pada bulan yang akan datang, insya-Allah. Ya. Nah. Okey, ada soalan sebelum kita tutup kuliah pada pagi ni? Ada apa-apa soalan? Anak-anak? Boleh tanya? Nanti kamu kata ustaz cakap sorang-sorang je, saya nak tanya tak boleh? Makcik-makcik ada soalan? Belum kita tutup? Tak ada soalan? Oh, senang mengajar orang pandai ni. Tak ada soalan? Do you have any question you can ask me? Do you need more explanation? Oh, kena cakap orang putih aku faham kan? Okey, tak ada lah. Ada? Segan ke takut? Ada satu pasien orang kita ni, kawan dia perli. Kau tu pun nak tanya. Dia senang sangat tanya apa? Aku pun tak tahu. Oh, pula. Allahu akbar kan. Tapi suka kutuk orang tanya kan. Kadang-kadang sahabat Nabi ni dia kata kami suka orang Badui datang. Bila kuliah Nabi, kami suka orang Badui. Kenapa suka orang Badui? Sebab kami ni segan nak tanya, malu dengan Nabi. Sahabat Nabi tak tanya Nabi tau. Biasanya sahabat Nabi sami'na wa ata'na. Kan? Bila Nabi jangan ada soalan, Allah wa rasulu a'lam. Allah dan Rasul yang mengetahui. Sahabat Nabi sangat segan dengan Nabi. Tapi kalau orang Badui ni, sebab orang Badui ni dia biasa kasar sikit. Dia kalau nak tanya, dia tanya je. Serban Nabi macam ni. Serban Nabi, datang satu Badui, dia rentak. Rasulullah, saya nak yang ni. Begitu. Ni, sampai nampak bekas. Leher Nabi kan putih. Kan? Jadi Badui ni tarik serban ni. Saya nak ya Rasulullah. Nabi tak cakap apa, dia rentak lah. Lawa Rasulullah, saya nak. Kita pakai. Nabi senyum. Nabi kata, rahimallahu Musa. Allah rahmati Nabi Musa. Faqad udhiya aksara minha fasabara. Dia disakiti oleh kaum dia, teruk dah aku pergi. Ini Badui ni kira teruk ni, tarik rentak serban Nabi gitu je. Tapi dia sabar. Nabi senyum kan. Jadi kadang-kadang Badui ni dia datang tanya Nabi soalan pelik-pelik kan. Dia orang kampung. Dia kurang sikitlah adab-adabnya kan. Tapi lepas tu dia masuk Islam, ataupun dia lepas dia belajar-belajar, dia jadi seorang yang sangat berani. Orang Badui ni kan. Berjihad hebat. Walaupun dia tak ada kelembutan, tapi dia punya jihad, sumbangan dia untuk jihad fisabilillah sangat hebat. Okey. Jadi kita tutup majlis ilmu kita pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan juga suratul asri. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.